Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersua pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan dan keberkatan. Sekali lagi bersama dengan saya Ustaz Abdul Jabbar bin Abdul Qahar, pendakwah Koprat Majlis Agama Islam Perak Darul Ridwan, dan kita bersiaran langsung lebih awal sedikit pada malam ini. Saya bimbang ada gangguan talian ya. Jadi saya awalkan sedikit dengan tujuan supaya kita lebih bersedialah ya dengan line yang okey setakat ni ya. Sebab sekarang di luar sana hujan lebat. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan kebaikan kepada kita dan mengurniakan sahabat iman kita. So bersempena dengan suasana kita sedang hujan lebat, kita merasai dalam bulan 9 ke atas ini adalah musim hujan, musim tekujur, musim angin kuat. Jadi kok mana pun kita menyerahkan segalanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak mulakan malam ini, yang saya mulakan rancangan ini lebih awal dengan bacaan ayat Al-Quranul Karim tentang tajuk kita pada malam ini, Charging Iman. So ayat yang saya nak petik adalah daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125. Jadi sebelum tu minta respon, saya punya suara okey ke tak okey. Saya pakai mikrofon ni ya. Okey ke tak okey suara saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Sadaqallahul azim. Ini sedikit petikan ayat yang kita ambil daripada surah Al-An'am ya. Ayat tu panjanglah. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ayat ni bermaksud faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya diberikan hidayah, Allah nak bagi hidayah kepada dia, maka Allah yashrah sadrahu lil Islam, Allah cerahkan hatinya, Allah lorongkan jiwanya, Allah mantapkan imannya ke arah Islam. Ini mafhum daripada ayat. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu, maka ya Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan dadanya, dirinya harajan, jadi dayiqan harajan, jadi sempit, jadi kelang kabut. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti mana seolah-olah dia nak naik ke langit. Jadi sempit, jadi tak tentu arah ya, itu keadaannya. Jadi ayat ni menceritakan tentang betapa pentingnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memantapkan iman kita, memberikan lorongan kepada kita ke arah Islam. Baru hati kita ni tenang, baru jiwa kita ini rasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
setiap permasalahan kita itu Allah bagi jalan keluar kepada masalah-masalah itu. Itu tajuk ini sangat penting untuk kita kongsikan pada malam yang barakah ini. Sebaliknya, kalau Allah sempitkan jiwa kita, habis kita. Sebab itu kalau kita ada rasa satu hari itu rasa gundah gulana, kita rasa tak tenteram, kita rasa macam tak dapat hidayah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah pada saat itu hati kita semakin jauh dengan Tuhan kita. Seolah-olah macam orang yang kelang kabut ni, orang jadi tak tenang ni, macam mana orang tu? Bila nak naik ke langit, Allah bagi penyataan naik ke langit. Pasal apa naik ke langit? Bila kita naik ke langit, kita macam naik kapal terbang lah. Kita naik flight, masa nak boarding, bila nak boarding tu macam mana keadaan dia? Kita rasa macam Allah, kecut je kan. Jadi sempit je, kerana ruang oksigen tu semakin nipis. Ayat ni juga di kalangan ahli sains mengatakan ayat ni Allah rujuk kepada adanya oksigen. Ilmu tentang dia panggil al-i'jaz fil ilm, al-i'jazul ilmi, maknanya ruangan udara ni wujudnya oksigen. Semakin kita naik, semakin menipis oksigen kita. Yang berada di bawah ni banyak oksigennya. Kerana itulah kita wajib dituntut memelihara alam sekitar, flora dan fauna kita. Jangan hakiskan. Jaga sungai kita, jaga lautan kita, jaga hutan banat kita, jaga kiri dan kanan kita, alam sekitar kita. Sebab ayat ni menceritakan tentang itu, ini dari satu sudut yang lain. Sebab itulah para hadirin yang dirahmati Allah, untuk menjaga iman ini, untuk charging iman kita, setiap hari kena charging. Kerana sifat iman itu, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengimani al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurangan. Sometimes go uptrend. Saya bahasakan dalam bahasa saham, dia kata sometimes uptrend, sometimes downtrend. Itulah iman. Saham pun ada naik turun, maka begitu jugalah iman ini. Iman ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Maka macam mana kita nak kekalkan keimanan kita? Ini sangat penting. Tajuk ni sengaja saya pilih kerana saya nak bercakap untuk diri saya. Di samping itu dimanfaatkan oleh para hadirin semua. Maka di antara cara-cara kita nak mantapkan iman kita, maka mari kita lihat satu kupasan daripada Syekh Al-Allamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah menulis satu kitab yang bercerita tentang hati, tentang jiwa. Dia bawakan beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya daripada Abdullah bin Amr bin As. Bila mana Abdullah bin Amr bin As mendengar daripada Nabi SAW, Nabi kata, Inna qulub bani Adam kullaha baina asba'ain min asabi' ar-Rahman كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia kata hati-hati manusia ini, kata Nabi SAW, hati-hati manusia ini berada di antara dua jari Rahman. Maknanya di bawah caturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan. Kalau kita main catur tu kan, di antara jari je kita nak pegang catur ni. Jadi hati kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang aturkan hati kita. Maka Nabi mengajar kepada umatnya untuk membacakan doa. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang mencatur-caturkan hati, kau caturkanlah hati kami ini untuk taat kepada perintah. Ini penting, kita doa pada Allah. Ini riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari, ya muqallibal qulub, sarrif qulub, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kau tetapkanlah hati kami ini sentiasa berpegang teguh pada ajaran agamamu. Ini penting.
penting doa ini para hadirin. Sebolehnya jangan kita tinggal. Mesti dalam hari kita itu, sama ada dalam salat kita, sama ada selepas salat, sama ada dalam kereta, sama ada kita bersantai, maka bacalah, titipkanlah doa ini dalam kehidupan kita para hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam satu pepatah Arab dikata, wa ma summiyal insan illa li nafsihi walal qalb illa annahu yataqallab. Kenapa kita dinamanya insan? Insan, kenapa kita dinamakan insan? Kerana kita ni pelupa. Dan kenapa hati itu dalam bahasa Arab dipanggil qalb? Kerana ianya berbolak-balik. Kan? Hati ni bolak-balik. Kejap kata A, kejap kata B. Sifat manusia begitu. Kan? Kalau nak buat baik tu kata, ya, malam ni aku nak qiyamul lail. Aku nak qiyamul lail. Tapi sekarang tengok-tengok, tak jadi pula qiyamul lail. Kita kata sekarang aku nak buat meeting, contoh kalau dalam pekerjaan. Tiba-tiba kita tak jadi nak buat meeting itu. Aku nak buat projek ni, tiba-tiba tak jadi nak buat projek itu. Itulah sifat manusia, hati manusia ni dia berbolak-balik. Sebaliknya, yang menetapkan hati kita, yang isbatkan hati kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaedahnya untuk charging iman kita, tajuk kita pada malam ni, charging iman kita. Tak lain tak bukan yang tuan-tuan yang rahmati Allah, antaranya sentiasa beriman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala. Mesti tetapkan pendirian kita bahawa agama kita ni lah, daripada hidup kita, daripada kelahiran kita, sepanjang hidup kita sehinggalah kematian kita, dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Seperti mana yang nyata dalam surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah lah yang menetapkan hati, jiwa-jiwa orang beriman dengan bilqawli tsabit, perkataan yang tsabit. Apa perkataan yang tsabit? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebab itulah salat kita, orang yang salat dia menjaga perkataan yang tsabit ini. Sebab itulah hidup ni penting, perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dijunjung. Sebab itu siapa yang matinya menyebut perkataan la ilaha illallah masuk syurga Allah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mati dan dia mengetahui wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui, dia beriman dan dia meyakini dengan qaul thabit, perkataan yang thabit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk syurga Allah. Sebab itu tak syarat, ya, para hadirin, berdasarkan hadis ini tak syarat bila nazak itu mesti kita sebut la ilaha illallah baru confirm masuk syurga. Tak syarat. Sebab ada riwayat yang lain menyatakan dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, masuk syurga Allah. InsyaAllah masuk syurga Allah. Mudah-mudahan kita terlepas daripada siksaan azab api neraka. Baru ni para hadirin, kita digemparkan dengan masya-Allah ramai orang yang diberikan depan mata kita zahirnya, secara zahirnya mudah-mudahannya husnul khatimah, ialah mati dalam keadaan salat, mati ketika rukuk, mati ketika sujud. Baru ni kes di Bangi. Saya ingat di Bangi ni bukan sekali dua yang saya dengar orang meninggal mati ketika salat ni. Saya dah dengar rasanya dah banyak tahun dah sebelum daripada ini. Sebab alhamdulillah mereka ni adalah orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka yang mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Belakang saya ni gambar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak PKP hari itu tak boleh pergi ke Madinah, kan? Rasa macam Allah rindunya nak ke Darul Iman. Darul Iman ni ialah Madinah. Dar, rumah yang menghimpunkan ahli iman. Rumah untuk membajai iman. Rumah untuk charging iman kita, iaitulah Madinah Al-Munawwarah yang digelar sebagai Darul Iman, rumah
iman, rumah yang memiliki keimanan. Para hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kelepasan daripada musibah yang melanda kita dan diberikan peluang kepada pecinta-pecinta Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram, untuk kembali menziarahi ke Madinah Al-Munawwarah dan melakukan ibadah di Masjidil Haram, Al-Haram Asy-Syarif, ya. Jadi para hadirin rahmati Allah, itu dia. Jadi yang kedua, bagaimana kita nak charging iman? Yang pertama, menetapkan keimanan kita dengan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, cara untuk charging iman kita tak lain tak bukan ialah tarkul ma'asi wadh-dhunub, meninggalkan segala bentuk maksiat dan segala bentuk dosa. Para hadirin, kita tak terlepas daripada maksiat. Kadang-kadang sama ada dosa kecil yang berterusan ataupun dosa besar, kita mudah saja sebagai manusia yang alpa dan lupa ini, nisyan ini, sifat kita ini, terdedah kepada hal-hal seperti ini. Maka bagi orang beriman, dia kena cepat-cepat beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kena cepat istighfar, kena cepat bertaubat. Sebab itu Nabi SAW pesan, jauhilah daripada segala bentuk dosa dan dhunub. Iyyakum wa muhqarat adh-dhunub. Jauhilah kamu daripada segala bentuk kecelakaan dosa-dosa. Jauhilah. Kerana apa? Dan saya sambung hadis yang bawahnya, wa inna muhqarat adh-dhunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlakah, atau kama qala Rasul. Kerana dosa dan segala bentuk kecelakaan dosa ini, muhqarat, segala bentuk dosa ini, apabila terdedah kepada si pelakunya, maka akan menghancurkan dia sedikit demi sedikit. Sebab itu kalau kita sedikit buat dosa, cepat-cepat istighfar. Minta ampun, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau ianya dosa besar, dosa-dosa besar, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu ada 4 syarat, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis, juga disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya dah sentuh sebelum daripada ini. Ada 4 syarat dia daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Antaranya apa? Bertaubat dengan dosa yang telah kita lakukan, berazam untuk tidak mengulanginya, menggantikan dosa besar itu dengan amalan yang baik. Jika yang keempatnya melibatkan hak orang lain, maka dikembalikan hak orang lain. 4 syarat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para hadirin, bagaimanakah kita nak rasa ataupun nak charging iman kita? Setiap hari kena charging. Setiap hari kena charging. Iaitu antaranya adamul amn bimakrillah. Adamul amni min makrillah. Tidak aman daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau nak charging iman, bila Allah uji kita, satu kehebatan orang beriman ni, dia kena ada sifat aman. Dia kena rasa aman. Maksudnya bertenang, hadapi ujian-ujian itu dengan penuh keterangan, kerana setiap ujian itu adanya nilai kesabaran yang Allah nak ganjarkan kepada kita. Seperti dalam Quran Al-Karim, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka tidak aman dengan ujian Allah? Maka tidak adalah keamanan bagi orang yang fala ya'manu makrallah, yang tidak aman dengan ujian Allah, melainkan mereka itu rugi. Jadi kena aman, kena tenang menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, para hadirin, yang keempat, ar-ruju' ila ahli al-haq wat tuqa min al-ulama wat du'ah. Cara kita nak charging iman kita, nak mantapkan iman kita yang lemah. Tengok bateri tuan-tuan ya, bateri. Ni kalau tak dengar suara saya ni, maknanya bateri lemah lah. Kalau bateri baru, maknanya kuat. Dia akan kuat. Sifat alat ini, machinery ini, sama jugalah dengan jiwa kita, hati kita. Kalau tak charging, dia akan lemah, dia tak kuat. Maka perlu sentiasa ditajdid, diperbaharui, di recharge. Sebab itu tajuk kita hari ni apa dia? Charging. Maka penting yang keempat ini, para hadirin,
untuk charging iman kita, selain daripada tadi kita tinggalkan dosa, kita sentiasa isbat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antaranya juga sentiasa duduk dalam suasana ataupun bersama dengan orang-orang yang saleh. Sekeliling kita itu kerana orang yang saleh. Macam mana orang saleh ni? Ulama, ahli masjid, ahli surau, insya-Allah orang yang saleh. Orang yang suka melakukan aktiviti kebajikan, orang yang saleh. Orang yang sukakan kepada silaturrahim, orang yang saleh. Sebaliknya, kalau tuan-tuan duduk dengan orang yang suka berpecah, tuan-tuan tak rasa tenang. Maaf saya cakapkan, hal ini kebanyakannya tidak ada kepada mereka yang digelar sebagai politikus-politikus. Sayang sekali. Tapi di sana ada politikus yang konsepnya sebagai ulama ataupun ahlu da'wah, mereka yang suka menyuruh kepada kebaikan. Ada orang yang baik, mereka yang tak suka berpecah. Sebaliknya, tujuan daripada politik itu adalah menyatukan umat Islam, memberikan kesejahteraan kepada umat, mengajak kepada kebaikan. Inilah politikus yang kita akan rasa tenang dengan dia. Kalau yang sukakan kepada perbalahan, sukakan kepada perpecahan, sukakan melihat orang itu tidak tenang, masyarakat rasa tergugat, ini tanda yang tidak baik. Sebab itu, kalau kita merujuk perkara ini untuk charging iman kita, sentiasalah persekitaran kita itu bersama dengan orang-orang yang saleh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka antara perkara lain yang saya nak nyatakan juga, yang kelimanya, untuk charging iman kita kena sabar. Apa para hadirin? Sabar. As-sabru 'ala at-ta'ah was-sabru 'ala al-ma'siyah. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sabar dalam berhadapan dengan urusan-urusan ketaatan. Begitu juga sabar dalam perkara maksiat. Baik, sabar taat ni kita tahulah. Bila kita nak, contohlah, kita ni dah lama dah tak datang masjid. Masa muda kita sampai bawa ke pencen tu, maknanya urusan kerja, urusan perniagaan, siang dan malam lah kita sibukkan. Tiba dapat peluang pencen, waktu rehat, waktu itulah kita nak rajin dan sinonimkan diri kita dengan aktiviti masjid umpamanya. Waktu itulah kita diuji pula. Ada orang mencemooh, dulu kau tak pernah datang. Nak datang masjid ni, dah pencen barulah nak datang. Orang cemoh kita. Maka orang yang sabar, kesabarannya kuat ini, dia tak peduli dengan cemuhan manusia, kerana hidup dia ni bukan nak dapatkan puji dan kejian manusia. Tak. Sebaliknya, dia nakkan pujian daripada Allah Jalla wa'ala dan para malaikatnya. Maka dia terus. Itu dinamakan sabar ketaatan. Setiap kali nak buat baik, ada ujian. Sabar maksiat ni macam mana? Sabar maksiat ni bukannya bila dia buat maksiat, sabar teruskan maksiat tu. Bukan. Atau bila melihat kemaksiatan, sabar. Bukan. Sabar maksiat ini maksudnya dia bertindak atas sesuatu. Mana kalau dia melihat maksiat, dia mementerasnya dengan kadar keupayaan dia. Dia bukan duduk diam. Dia teruskan. Dia sabar tu maksudnya dia berterus. Kalau dia melihat benda yang tak baik berlaku di hadapan dia, kita dengar cerita umpamanya kejiranan kita itu suaminya kaki pukul isteri dia, sampai isteri dia tu dah runsing di rumah, dah tak tahu siapa mengadu. Dia minta lah bantuan daripada penduduk setempat. Siapa boleh bantu? Sebagai orang yang nak charging iman, nak mantapkan iman ni, dia bukan boleh duduk diam, sabar je lah, kita sabar duduk diam, tak pedulikan dia. Tak. Kita bantu dia dalam membenteras maksiat yang berlaku. Itu maksiat lah tu. Maksiat ni bukan dalam aktiviti yang kita kata sexuality je. Maksiat ni benda-benda yang mengingkari perintah Allah. Maka kita bertindak. Bertindak itu dipanggil as-sabru 'alal ma'siyah. Bertindak, mencegah kemungkaran,
Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Bertindak itu dia mungkin tak settle, tapi dia sabar dalam meneruskan pencegahan demi pencegahan itu. Al-Quran sebut wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sabar dalam banyak keadaan. Sebab itu sabar ni Allah dipanggil pahit. Orang yang berhadapan dengan situasi seperti ini, dia pahit nak berhadapan dengan ujian-ujian itu. Ada ujian dalam taat yang Allah uji kita, ada anaknya cacat daripada kecil. Ada orang yang Allah uji dia, anak dah sihat apa semua, tiba-tiba diuji dengan Allah kemalangan emergency, stroke, lumpuh. Dia menempuh hal itu dengan penuh kesabaran. Saya bertemu dengan ramai orang yang cukup hebat tahap kesabaran itu. Kadang-kadang saya berfikir, kita pun tak tahu macam mana keadaannya. Tapi kalau apa juga berlaku atas kehendak Allah, kita minta, ya Allah, kau kurniakanlah kepada aku kesabaran yang cukup luar biasa ini. Kerana sifat sabar itu madaqatuhu, dipanggil fasabru mithlu ismuhu murra madaqatuhu. Pepatah Arab dia kata sabar itu macam nama dia lah. Nama pun sabar. Pahit untuk ditelan, pahit untuk dirasai. Tetapi kata pepatah ini, lakinna awaqibahu ahla minal asali. Tapi penghujungnya Allah akan berikan satu nikmat kemanisan lebih manis daripada asal, madu. Orang yang sabar, Allah akan bagi jalan keluar kat dia, insya-Allah. Perkara yang tak disangka-sangka berlaku kepada diri. Para hadirin yang rahmati Allah. Yang berikutnya, yang keberapa dah saya tak ingat untuk charging iman kita, kathratu zikrillah tabaraka wa ta'ala. Banyakkan berzikir kepada Allah. Banyakkan berzikir. Macam mana berzikir kepada Allah? Antaranya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Itu dia antara zikir yang dituntut untuk kita baca dia, khususnya selepas solat 33 kali, 33 kali dan 33 kali. Antara zikir juga yang Nabi ajar kepada kita, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani. Dua kalimah khafifatan, sangat ringan untuk disebut, tetapi kata Nabi SAW, thaqilatani fil mizani, berat pada timbangan. Pada sisi Allah pahalanya besar, berat timbangan kita. Habibatani ila ar-rahman, dua patah perkataan ini akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata zikir? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ikut sama-sama. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi,
Subhanallahil azim. Jadi kalimah-kalimah seperti ini, zikir-zikir seperti ini, dia charging iman kita para hadirin yang dirahmati Allah. Baca dia, naik motor ke, naik kereta ke, sebelum tidur ke, tuan-tuan akan release daripada banyak masalah kita yang selalu membebankan kita. Ya. Jadi jaminan daripada Allah Jalla wa Ala, orang yang berzikir ini, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah ini akan memberikan ketenangan kepada jiwa dia. Maka perbanyakkan zikir. Mudah-mudahan 7 tips untuk charging iman kita. Antara tips ya, charging iman kita, 7 yang saya kongsikan pada malam ini, memberikan kebaikan kepada kita, khususnya pada diri saya, pada anak-anak saya pada malam ini, kepada yang menonton, kepada yang mendengar. Dan please share perkongsian kita. Please share para hadirin. Mudah-mudahan siapa yang share dapat berkongsi segala bentuk kebaikan melalui page Zakat Majlis Agama Islam Perak Darul Tuan. Sama-samalah menunaikan zakat, sama-samalah kita berwakaf melalui official, melalui saluran rasmi kita, zakat dan juga wakaf Ar-Ridwan Majlis Agama Islam Perak Darul Ridwan. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.